Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ketujuh. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La hasada illa fisnaini. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahu Muslim. Bab fadlu man yaqumu bil Quran. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasad hanya dibolehkan ke atas dua jenis orang. Pertama ialah orang yang Allah kurniakan Al-Quran dan dia sibuk membaca Al-Quran siang dan malam. Dan kedua ialah seorang yang Allah kurniakan harta dan dia sibuk membelanjakan hartanya itu di jalan Allah siang dan malam. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Dalam hadis ini dia tulis An Ibni Umar, Ibnu Umar. Bila sebut An Ibnu Umar tu biasanya merujuk kepada Abdullah. Sekali nama Abdullah ni dia akan Ibnu Umar. Maksudnya diriwayatkan oleh anak dia bernama Abdullah. Dan Abdullah ni kita dah sebutkan antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak kisah-kisah kelebihan yang pernah kita ceritakan tentang anak Sayyidina Umar ini. Dalam hadis ni dia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi mengatakan la hasada illa fisnain. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada sifat hasad dan dengki dalam diri kita. Sifat hasad, dengki ni sifat yang buruk, sifat yang mazmumah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata boleh nak dengki ni, nak hasad ni, tak puas hati dengan orang. Ada, kata Nabi. Nabi kata apa? La hasada illa fisnain. Ada dua keadaan sahaja yang mana kita ni boleh bersifat dengki, dengki, hasad pada orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, rajulun atahullahul Quran. Seorang lelaki, seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kebolehan membaca Al-Quran. Kata fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana dia tu bila dia boleh baca Quran, dia nak baca Quran, dia nak belajar tentang Quran, maka dia akan membaca Al-Quran itu ana al-laili, pada waktu malam pun dia baca juga, wa ana an-nahar, dan pada waktu siang pun dia membaca Quran. Ni jenis dengki yang pertama yang boleh kita dengki, jenis orang macam ini. Kita nak dengki tengok orang yang dia ni boleh baca Quran, ataupun belajar Quran, ataupun baru nak belajar tentang Quran. Dia ni rajin baca Quran, siang malam baca Quran. Mana ada kelas-kelas talaki Quran dia pergi, mana ada tempat belajar tajwid dia pergi, mana ada orang buat halaqah-halaqah Quran dia pergi, pantang sebut tentang Quran dia pergi. Dia ni jenis orang nak belajar fiqh kurang minat, nak belajar akidah kurang minat. Bukan tak tahu langsung, tahu yang lain-lain tu, cuma kecenderung dia tu Allah cipta kita ni berbeza-beza. Ni jenis manusia ni dia dengar Quran tu nak Quran aja. Mana ada orang lain belajar fiqh, belajar akidah, belajar tasawuf, belajar hadis, dia ni memang cenderung nak Quran je. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Jenis orang macam ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena dengki tengok, kenapa aku ni malas baca Quran, sedangkan dia ni raja. Sebab Quran itu, setiap sesuatu yang disebut dengan Quran tu dia ada kelebihan, dia ada fadilatnya. Biasa jenis orang macam ni golongan perempuan, kaum ibu lah, kaum muslimat. Lelaki kita ni kurang sikit, kita tak ada muslimat kan. Kaki kita ni jenis santainya baca, lebih kurang relax kan.
kemudian dengar tafsir itu lebih selesa. Biasa orang lelaki gitu. Kalau orang perempuan ni lain, dia rajin kelas Quran, baca sana sini, baca Quran. Sifat orang perempuan begitu. Pengalaman saya lah, belajar mengajar tentang Quran, perempuan dia rajin. Kita orang lelaki ni baca-baca juga, tapi kita ni lebih, perempuan ni dia suka macam dia baca, dia macam kurang guna otak sikit lah. Bila baca tu dia membaca gitu kan, dia rajin gitu perempuan. Orang lelaki ni dia baca juga, tapi lepas baca tu dia suka relax, santai, guna otak, berfikir, tafsir dia, otak dia tu lebih mencapah gitu orang lelaki. Biasanya begitu. Jadi tak heranlah kalau ramai, kalau kerja-kerja baca Quran ni, program-program ni, perempuan ramai tu normal lah. Itu yang pertama kata Nabi SAW. Kita kena dengki jenis orang begini. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa rajulun atahullahu malan. Jenis yang kedua kita kena dengki, kita tengok ada orang yang Allah anugerahkan pada dia harta. Dia ada harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana harta yang Allah anugerahkan pada ni, dia infakkan harta itu ana al-laili, waktu malam dia infakkan, waktu siang dia infakkan. Hidup dia ni memang sibuk nak keluar duit je, nak infak. Kita ada program apa kan tengok, nama dia juga yang infak. Buat ni infak, masuk masjid dia infak, jumpa orang miskin dia sedekah, jumpa orang itu dia bagi duit. Ada rezeki, mungkin banyak rezeki dia ataupun mungkin tak banyak, tapi kalau dia tak banyak duit, dia pecah duit besar dia. Contoh duit RM20 dia pecah jadi RM1. Ada orang jenis macam tu, dia pecah dengan bagi RM1. Kalau tak ada duit, dia akan beli gula-gula, dia akan simpan dalam poket. Dia jumpa budak bagi gula-gula, ada dia, sifat dia macam itu. Kalau kita jumpa orang jenis macam ini, dia jenis hati dia jenis nak sedekah, infak tu dia meringat. Dia tak boleh, sampai dia tak boleh benda tak ada dalam poket dia. Bila dia nak keluar ke mana-mana, dia mesti fikir mana ada gula-gula ke apa kan, dia mesti ada, dia simpan. Ada setengah orang tu dia beli beras, yang sekilo, yang 2 kilo pack tu, dia simpan dalam bonet kereta. Dia pergi jalan mana-mana, jumpa orang kan, dia bagi. Ada jenis orang macam tu. Dan kita kalau jumpa orang macam ni, kita kena dengki. Kenapa aku tak perangai macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala sebut benda-benda infak ni memang Allah confirm, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dalam Quran Allah Taala record apa-apa yang kita keluarkan, kita infak, Allah kata fa huwa yukhlifu, confirm Allah Taala akan ganti. Kalau kita keluar 1,000, confirm Allah Taala akan ganti balik 1,000 itu. Dan Allah Taala bukan ganti 1,000, biasanya berganda-ganda. Itu adalah hadis-hadis yang menceritakan kelebihan. Jadi dua jenis manusia yang Nabi sebut ni kita kena dengki, kita kena tiru, dan kita kena ada hasad kepada jenis orang ini. Pertama yang jenis baca Quran, kedua yang jenis menginfakkan harta. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.